Ada orang tanya, mana lebih baik untuk kita bantu golongan miskin ataupun orang kaya, ataupun istilah yang kerajaan gunakan sekarang ni golongan B40, M40 ataupun T20. Untuk kita jawab soalan ni, kita kena faham beberapa konsep lah. Yang pertamanya, setiap orang ini apabila mendapat pendapatan itu akan dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, perbelanjaan. Yang kedua, simpanan. Yang ketiga ialah pelaburan. Untuk orang miskin, secara teorinya lah, biasanya disebut bahawa orang miskin ini kecenderungan untuk belanja lebih tinggi berbanding dengan golongan pertengahan dan juga golongan atasan. Cara nisbahnya boleh diukur sebagai mungkin 95% daripada pendapatan itu digunakan untuk berbelanja sebab mereka punya pendapatan sangat terhad. Jadi dapat RM100 sebagai contoh, mungkin RM90 lebih digunakan untuk berbelanja, beli beras, beli makanan, beli pakaian dan seumpamanya. Baki RM5 untuk disimpan dan tidak ada sebarang pelaburan dibuat oleh orang miskin. Golongan pertengahan ini biasanya nisbah mungkin lebih rendah sikit, dapat RM100 mungkin berbelanja RM80 ke RM85. Ada simpanan sekitar RM5 ke RM10 dan mungkin melabur sekitar RM5. Manakala orang kaya dapat RM100, mereka akan berbelanja sekitar RM50 sahaja, bakinya akan disimpan dan sebagainya akan dilaburkan. Konsep ini dalam ekonomi disebut sebagai marginal propensity to consume ataupun marginal propensity to save ataupun marginal propensity to invest. Jadi dalam konteks sekarang ni, orang mula bagi bantuan dengan wabak kita hadapi dengan PKP ini, orang pun mulalah nak bantu dan kerajaan juga, NGO, bank-bank pula buat segala bentuk program dan juga bantuan untuk bantu golongan bawahan. Jadi adakah golongan bawahan ini benar-benar kita bantu mereka dan dapat menjana ekonomi? Jawapannya secara teori itulah yang lebih efektif sebab apabila kita bagi duit kepada orang miskin akan berbelanja, akan beli barang dan sebagainya, maka akan berlaku kitaran ekonomi. Jika kita berikan wang ataupun pengecualian cukai kepada orang kaya, secara teorinya orang kaya akan berbelanja sedikit dan akan menyimpan sebahagiannya. Jadi yang kita mahu sekarang ialah kitaran ekonomi yang perlu dirancangkan, maka kita perlu bantu segmen yang paling tinggi kadar belanjanya iaitu golongan bawahan dan juga golongan pertengahan. Memahami konsep ini banyaklah dia punya implikasi dia. Sebagai contoh, sejauh mana seseorang itu ada daya simpanan. Orang miskin, kalau kita tahu mereka ni dapat duit akan belanja, jadi kita tahu mereka ni daya simpanan mereka sangat rendah. Jadi kalau tidak ada pekerjaan ataupun diberhentikan kerja, mereka hanya boleh survive dalam tempoh sebulan ataupun kurang daripada tempoh itu. Golongan pertengahan ni mungkin boleh survive sebulan ke 3 bulan. Golongan kaya itu mungkin boleh survive dalam tempoh masa lebih panjang lah. Jadi inilah antara pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh pengubah dasar ekonomi untuk bantu golongan bawahan ataupun golongan pertengahan ataupun golongan atasan. Satu lagi konsep yang kita perlu faham ialah bagaimana untuk membina kekayaan sebuah negara. Adakah dengan kita mewujudkan 10 orang yang paling kaya, konglomerat yang sangat-sangat besar, ataupun dengan cara kita bantu golongan bawah, golongan peniaga kecil, petani-petani, golongan yang menjual di pasar malam, kita bantu golongan bawah ini dengan harapan akan membina kekayaan negara daripada bawah ke atas. Jadi pendekatan ini ada pro dan juga kontranya, dan tidak adalah yang mengatakan bahawa pendekatan bantu di bawah itu lebih baik ataupun bantu di lebih atas lebih baik. Ia bergantung kepada banyak faktor, antaranya faktor manusia itu sendiri. Kadang-kadang dah dapat kaya tu tak berkongsi dengan orang pula, ataupun persaingan di bawah ini berlaku ketidaksama perbezaan dari segi peluang dan juga capaian dan sebagainya. Jadi dalam memahami isu ini, kita tidak boleh mengecam lah bila diberi bantuan kepada golongan bawahan. Golongan atas jangan mengecam pula kenapa tak dibantu orang atas. Bila dibantu orang atas, orang bawah jangan pula memberikan pelbagai bentuk sindiran mengapa perlu dibantu orang atas, tidak perlu dibantu orang bawah. Jadi yang sekarang ini perlu diberikan penekanan ialah bantuan seadilnya mengikut kapasiti dan juga mengikut keperluan. Jadi kita perlu bantu golongan yang boleh menjana aktiviti ekonomi yang lebih besar, golongan bawahan juga golongan pertengahan, kerana mereka ini boleh berbelanja dengan setiap bantuan yang diterima oleh mereka.